Orang tua yang berbaju layu dan kain pudar dulu pernah berjalan di kaki lima ini, menjajah bunganya dengan suara tinggi, tapi mengejek anak-anak dengan lebih lunak. Bila ayahku tidak membeli, dia sering memberiku satu, percuma. Katanya, sedekah bunga nak, nanti bagi kubok pakcik wangi. Muhammad Haji Saleh ialah penyair dan pengkaji sastra Melayu dan Nusantara. Kelainannya, beliau bermula dengan puisi Inggeris dan akhirnya meninggalkan puisi Inggeris untuk berjuang memartabatkan bahasa Melayu. Beliau berpendidikan Inggeris sejak darjah 3 hingga ke universiti. Bagi saya, Profesor Muhammad ni dia agak istimewa dalam arti kata dia mempunyai pelbagai kebolehan. Selain daripada sebagai seorang penyair, dan sebagai seorang penyair pun dia bermula dengan menulis puisi Inggeris. Dalam arti kata lain, dia mempunyai kebolehan untuk menulis sastra puisi dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu yang tidak ramai di antara sastrawan Melayu yang punya kebolehan yang seperti itu. Pada pandangan saya, karya-karya puisi Muhammad Haji Saleh, dia telah pun mengubah tradisi. Kalau dahulu puisi ini terkenal sebagai curahan perasaan, kesedihan, menggambarkan kepiluan. Tetapi apabila Muhammad Haji Saleh menulis puisi, dia telah ubah kepada sesuatu yang disebut intelektual. Di kalangan penyair-penyair Nusantara, Muhammad Haji Saleh adalah yang paling ketara dari segi pengucapan yang bersifat kecendekiawanan inilah. Kerana bagi saya itu bukan mudah dicapai. Dan dia bagi saya adalah penyair yang menjadi penyair untuk penyair. He's a poet for the poets. Maknanya dia bukan hanya penyair biasa. Dia di tahap yang lebih tinggi. Muhammad lahir pada 26 Mac 1942 di kampung Simpang Temerloh, Trong dalam daerah Taiping, Perak. Saya lahir pada tahun 1942 pada bulan Mac. Pada waktu itu Jepun sudah datang dan orang Jepun sangat terkenal kerana kekejamannya pada waktu itu. Jadi habis orang kampung lari masuk ke dalam hutan. Jadi oleh kerana itu ayah saya membuat keputusan untuk pulang ke kampung ibu saya, iaitu di Perapit, Bukit Mentajam. Beliau bersekolah darjah 1 hingga darjah 3 di Sekolah Melayu Sungai Aceh dari tahun 1949 hingga 1951. Pada usia 10 tahun, beliau menyambung pelajaran ke Sekolah Inggeris Anglo-Chinese di Nibung Tebal, Pulau Pinang. Beliau dibesarkan oleh ayahnya yang berniaga di Pekan Sungai Aceh, Pulau Pinang. Ayah saya ni biasa berniaga kerana diajar oleh ayahnya supaya dapat hidup melalui perniagaan. Jadi mereka pernah berkebun, pernah buat kedai dan juga menjual dan membeli barang-barang. Sebenarnya ayah saya yang sangat kuat agama nak jadikan saya ustaz. Tapi oleh kerana kawan baiknya guru besar itu mengajak saya temankan anak perempuannya pergi ke sekolah, ayah saya pun bersetuju dan kami pun pergi sekolah ke Anglo-Chinese School. Sekarang ni saya ingat namanya Methodist. Terima kasih Bapak. Mak, doakan Muhammad. Ini adalah permulaan pencarian ilmu untuk Muhammad.
Muhammad kemudiannya melanjutkan pelajaran di High School Bukit Mertajam selama 5 tahun. Selepas Bukit Mertajam 5 tahun, saya pergi ke sekolah di Kuala Kangsar. Jadi saya masuk ke sekolah yang tiang besar yang saya sebut tu, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ya. Lepas itu saya masuk balik ke sekolah Arab, ya, di Al-Masriah, dan setelah sekolah Arab tu saya ambil tingkatan 6 pada waktu itu sendiri. Bila keluar keputusannya, saya sudah berada di Brinsford Lodge, ya, Malayan Teachers College di Brinsford Lodge. Dulu pada awal zaman kemerdekaan, kita tak punya college, ya, yang untuk guru-guru yang akan mengajar sekolah menengah. Jadi kita hantar pelajar-pelajar ini ke England dan tinggal di suatu army base yang sudah tak dipakai. Muhammad sesuai dikatakan sebagai penyair pengembara. Beliau memerhatikan peristiwa di sekelilingnya dengan mata dan pena yang tajam. Walaupun berada di luar negara, puisinya berkait rapat dengan tanah airnya. Sejak daripada dulu lagi dia suka pergi ke Jepun, pergi ke Eropah, pergi ke Amerika, mana-mana. Dan apabila pergi mana-mana, beliau akan menulis puisi, jadi puisi pengembaraan. Dan sebagai seorang yang intelektual, pergi sebuah negeri itu, dia akan matanya tajam, ada pemerhatian dan menulis puisi. Beliau mempunyai keupayaan dalam pengucapan yang kental yang dapat melahirkan ataupun memaparkan buah-buah fikiran yang sangat berbobot, dalam dan luas melalui puisi-puisi beliau. Profesor Muhammad ni tulisannya amat lain. Pemikirannya padat dan beliau dapat melahirkan dengan baik dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayunya bagi saya indah. Puisi-puisi Muhammad lebih menekankan pemikiran daripada perasaan. Beliau secara sedar menggunakan bahasa yang tidak biasa dipakai oleh penyair lain. Hal ini disebabkan pengaruh kesusasteraan dunia yang pernah menjadi kajian dan pengalaman beliau selama ini. Dan oleh kerana saya banyak baca, maka berpindahlah sastra Inggerisnya, tentu saja Shakespeare, dan saya baca sastra Jerman, iaitu Goethe dan Heine dan Enzensberger. Tapi saya juga suka sastra Timur. Saya baca Po Cui dari China, dan lepas tu yang agak moden sedikit, Bedao. Lepas tu saya suka Basho yang menulis haiku, dan malah saya dapat satu grant dari Jepun untuk berjalan mengikut jejak langkah Basho. Kemanapun aku kembali, air mengalir di antara batu dan memberi tangga kepada padi. Kemanapun aku berangkat, aku membawa harum beras dalam kantung kesedaranku. Dalam padi ada beras, dalam beras ada waktu, dalam waktu ada diri, dalam diri ada sejarah. Saya pergi Brinsford 2 tahun, balik mengajar di Ipoh. Lepas tu saya pun masuk ke Universiti Singapura. Sebagai seorang anak muda, saya ni agak ambisius, tak mau belajar bidang-bidang yang biasa. Jadi saya ambil bidang falsafah, sastra Inggeris dan sains politik waktu di Universiti Singapura. Jadi 3 tahun, tapi akhirnya saya mengkhusus dalam bidang sastra Inggeris. Pada tahun 1968, Muhammad menjejakkan kaki di Universiti Malaya sebagai tutor kesusasteraan Inggeris. Kami ini di antara pengasas Universiti Kebangsaan pada tahun 1970.
waktu belum ada universiti lagi. Jadi saya jadi ketua Jabatan Bahasa dan Sastra Inggeris. Pada tahun pertama saya mengajar semua pelajar. 179 orang, semua saya mengajar bahasa Inggeris. Kehidupan di kampus Rio. Ketika itu, kebangkitan bahasa dan bangsa Melayu diteriakkan dari kampus, bergema dan nyaring di luar universiti. Kecintaan Muhammad, anak muda yang berusia 27 tahun terhadap bahasanya, semakin bernyala. Dalam akal fikiran saya, ada sesuatu yang tertinggal. Ada bahasa ibunda saya, bahasa mak saya dan nenek saya di kampung, tak ada ruang sama sekali. Jadi sebagai penegasan, saya mula menulis dalam bahasa Melayu pada tahun 1973 juga, 3 bulan setelah saya menulis dalam bahasa Inggeris. Jadi saya jalan 2 lorong. Inggeris saya cuba, yang ada juga dapat pengiktirafan, dan juga Melayu yang juga dapat pengiktirafan. Kembara Muhammad berlanjutan apabila beliau terbang ke bumi Amerika. Perjalanan saya ini membawa saya ke Amerika pada tahun 70. Di sanalah saya tukar. Hampir terus-menerus saya berhenti menulis dalam bahasa kolonial itu dan saya mula menulis dalam bahasa Melayu. Dan dari situlah saya tak henti-henti menulis dalam bahasa Melayu. Pengaruh kesusasteraan Indonesia yang dimilikinya berpunca daripada pembacaan dan kajian beliau terhadap negara Indonesia. Beliau kagum dengan bahasa Indonesia, kedinamikan budaya dan keberanian negara tersebut. Kalau di Indonesia tentu saja Khairil lah. Khairil dengan Ami Hamzah. Khairil kerana kemodenannya, Ami Hamzah kerana suatu bakat yang sangat jernih, yang sangat tajam kesedaran sastra lama dia. Tak ada orang seperti Ami Hamzah. Walaupun bergelar sastrawan negara, Muhammad turut mempunyai pengarang yang disukainya. Saya suka Bahazin bukan saja sebagai kawan, tapi sebagai seorang kritik sosial, pengkritik sosial yang baik, yang sedar, yang berimbang. Kalau novelnya, saya suka Anwar Redwan. Itu 2 orang yang zaman sekarang lah ya. Di bawah bimbingan Muhammad, telah lahir banyak tokoh bahasa dan kesusasteraan Melayu tanah air pada hari ini. Jadi saya memasuki Universiti Kebangsaan pada masa itu tahun 70-an, 1973. Antara lain, bukanlah satu sebab saja. Antara lain ialah untuk bertemu dengan Muhammad Haji Saleh dan menjadi pelajarnya, belajar tentang kaedah penulisan sajak yang baru. Belum lagi saya bertemu dengan Muhammad Haji Saleh, saya telah bertemu dengan sajak dia. Keunggulan bersama Muhammad dalam pengajaran ini pada saya lebih pada soal praktis. Beliau tidak mahu terlalu banyak teori, sedikit, kemudian beliau meminta kami menghasilkan tulisan, diperlihatkan oleh beliau dan beliau akan komen satu persatu, perkataan demi perkataan, sehingga istilah yang paling digemari beliau itu puisi mestilah kental. Dan ini menunjuk-nunjuk ni berdosa, tapi saya ada lebih daripada 50 buah buku ya, seperti di atas meja itu, bukan sebagai nak memberi ruang kepada diri sangat, tapi saya rasa kita orang sastra pun menyumbang. Duit tak dapat banyak, hampir tak dapat kadang-kadang, ya. Tapi bangsa kita ialah bangsa berfikir, dan bangsa berfikir mesti ada bukunya. Lagi banyak, lagi baik. Dan saya takut sekarang ini minat menulis di peringkat yang serius itu ada pada beberapa orang, tapi harus dikembangkan lagi, ditinggikan lagi. Banyak pengalaman yang dikutip oleh Muhammad sepanjang kembarannya ke beberapa negara di Eropah. Hal ini juga mendorong beliau mendampingi pengajian Melayu yang baginya lebih memuaskan hati berbanding dengan pengajian Inggris.
saya ni ditakdirkan kerja di universiti dan berjalan di merata tempat kerana saya dijemput ke seminar dan juga saya selalu merancang untuk buat pendidikan. Kajian-kajian saya, misalnya wajah orang Melayu dalam sastra Eropah, kena dilakukan di Eropah. Jadi saya ke Eropah, banyak negara saya lalui, dan semasa saya ada peluang di perpustakaan-perpustakaan sana, saya akan mencari manuskrip Melayu, ya, naskah tulisan tangan. Keunikan sastra tradisional mencuit hati Muhammad untuk mendekatinya, walaupun pada peringkat awal beliau banyak membuat kajian dan membentangkan kertas sastra moden di luar negara. Rupa-rupanya dalam sastra tradisional ini tersorok genius sastra Melayu yang cuba dicungkil oleh Muhammad berdekad lamanya. Cara orang mempersembahkan wayang kulit atau makyung atau bangsawan yang tak ada di Eropah. Ya. Jadi inilah yang dilihat sebagai kelainan. Kita biasanya nak tinggalkan yang lama, nak cari yang moden. Tapi kita membuat kesalahan besar kalau kita tinggal yang menjadi genius dan kekuatan kita. Muhammad turut mengkaji puitika sastra Melayu yang berbeza dengan sastra Eropah. Baginya, berbanding dengan sastra Eropah yang seninya berdasarkan huruf, karya Melayu berdasarkan kepada tujuan, kearifan dan tugas moral. Beliau turut mengkaji estetika pantun, konsep halayak, konsep teks dan konsep pengarang yang juga berbeza daripada di barat. Ada dua genre yang saya rasa sangat penting bila kita mengkaji karya-karya Muhammad Haji Saleh. Pertama dalam puisi, itu tentu sekali. Yang kedua dari sudut sumbangan beliau dalam dunia estetika Melayu, terutama dalam pengucapan puisi. Beliau telah menampilkan idea-idea yang sangat bermanfaat dalam takrifan estetika Melayu itu sendiri. Muhammad bertemu jodoh dengan Nur Aini Muhammad Saleh pada Julai 1969 dan dikurniakan 3 orang anak, iaitu Juwita, Johan Kasturi dan Mega. Saya perlu sebut saya kahwin umur 37 dan sebelum itu banyak lama di luar negara. Jadi banyaklah perjalanan dan banyak jumpa orang juga. Ya, bila saya balik ke Malaysia juga saya berkenalan sebiasa dengan beberapa orang. Tapi kononnya saya kata saya hanya pilih gadis yang mau naik motosikal saya. Motosikal itu tak berapa elok sangatlah. Jadi tak banyak orang nak naik motosikal. Jadi isteri saya ni salah seorang yang mau naik motosikal. Sebenarnya saya tak pernah naik motor. Nak mendalami beliau, ya. Saya cubalah naik motor. Dia bekerja dekat bank. Saya cadangannya, pasal saya syarah tak banyak duit. Jadi kalau saya kahwin dengan orang bank boleh jadi kaya kan? Atau kita boleh curi duit bank sikit. Tapi dalam hal itu saya tak berjaya. Yang berjaya dapat isteri. Curi hati. Dapat Nuraini, ya. Curi hati, ya. Curi hati. Memulanya susah nak terima sebab jarak usia tu jauh, 13 tahun beza. Kadang-kadang bila saya berjalan ni saya rasa orang pandang ni betul ke macam padan ke kan, selalu ada fikiran macam tu. Tapi dah lama-lama tu bila dah timbul sayang, orang kata cinta, kata itu dah tak ada masalah lah, ya. Dia tak pernah mencubit atau tangan dia pukul sebab tak pernah, suaranya tak pernah tinggi. Sebab kita kadang-kadang kita kahwin ni kita ikut nasib, ya. Kita tak tahu, kita tak boleh baca orangnya macam mana, kita terima seadanya. Muhammad seorang yang sederhana dalam pelbagai segi. Contohnya dari segi penampilan dan makan minum. Baju dia selalu batik lah. Makan pun macam tu.
dia suka makan ikan. Ikan kecil. Dia memang mungkin dari kecil lagi dia dilahirkan oleh keluarga miskin. Jadi dia terbawa sampai kami kahwin pun hidup dia memang sederhana. Kata orang putih, there's always a woman behind your success. Cakap orang putih. Saya juga cuba fikirkan apa yang sumbangan isteri saya. Pertamanya, saya bukan tak mau, tapi saya serahkan seluruh pengurusan rumah dan anak-anak kepada isteri saya. Dia setelah berapa lama mengikut saya pun, dia pun berhenti kerja. Jadi dia seluruhnya di rumah dan dialah yang atur pergi keluar, pergi ke bank, semua dia yang lakukan. Sayanya menulis dan keluar negara, itu kerja saya. Saya ni selalu saya anggap saya ni orang di belakang, di belakang tabir. Saya tahu dia ada penyakit darah tinggi, dia tak boleh ada susah hati. Jadi kalau ada masalah anak saya secuba boleh saya selesaikan sendiri. Dan selalunya suami saya tak tahu berlaku, masalah tu tak pernah timbul. Saya selesaikan sendiri dan benda tu jadi positif. Apabila sedang berkarya, Muhammad seorang yang sangat tekun. Beliau berkarya tidak mengira waktu dan tidak mahu diganggu. Hal ini sangat difahami isteri dan anak-anak. Jadi waktu malam tu tenang, jadi dia banyak berkarya waktu malam. Dan di tempat-tempat yang kadang-kadang kita pergi macam Switzerland ke, dia akan duduk gerabak yang ujung, dia seorang, dia mendapatkan ilham tu. Dan selalunya sebagai isteri, dia ada kadang nota dia punya sajak tu belum lagi padat, maknanya baru luaran. Jadi banyak ketah-ketah yang dicatat tu saya simpan, saya tak buang sebab itu adalah dia punya karangan, dia punya idea, cetusan. Jadi saya simpan. Setiap hari saya melihat ayah saya, dia selalu ada di rumah, sentiasa meluangkan waktu untuk kami. Dan kalau beliau tidak sibuk dengan kerja di bilik bacaan, beliau akan meluangkan waktu dengan kami di sini. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, ayah saya ni suka ketenangan. Dan dengan ini rumah kami pun diselubungi dengan ketenangan dan juga kehijauan. Jadi ayah saya lebih suka dengan keadaan sebegini. Nombor tiga, dia ada juga pelbagai dimensi peribadi dia. Ada kala dia pelawak dan ada kalanya yang dia lucu dengan lawaknya. Tapi ada juga kadang-kadang waktu dia serius dan waktu dia pendiam. Waktu itu kami tahulah mungkin beliau sibuk dengan kerja-kerja projek atau kerja kajian yang sedang dijalankan. Memiliki cucu merupakan antara fasa istimewa dalam hidup Muhammad. Sayangnya beliau kepada cucu kadang-kadang mengatasi sayang beliau kepada anak. Malah cucu-cucunya juga turut menjadi inspirasi beliau untuk menulis. Jadi ini suatu pengalaman yang luar biasa kan ya. Kerana ini macam manusia asing ya, walaupun pada anak kita agak asing. Tapi sayangnya kepada cucu ni sama dengan anak lah, kadang-kadang lebih. Ya, kadang-kadang lebih. Dan seronoknya kita tak usah jaga kan. Ya, kita kerja-kerja hujung minggu, kita pun keletihan, dia pun balik. Tunggu minggu depan pula. Ya. Dan saya sebenarnya nak buat sebuah buku tentang cucu saya ni, bagaimana mereka membesar. Tak tahu sampai bila lah, tapi adalah 35 buah sekarang ni. Ya? Dan saya tengok cara mereka menguasai bahasa, cara berhadapan dengan alam. Selain menulis, Muhammad gemar mengumpul barangan lama. Antara koleksi yang dimiliki ialah pen, jam, keris tepak sirih, lebih 20 buah komputer yang pernah digunakannya,
mesin taip dan ukiran kayu yang dibeli di Indonesia. Koleksi yang paling unik ialah ukiran pada pintu kayu yang dibeli dari sebuah rumah di Perlis. Seterusnya saya kumpul keris. Karena saya selalu jalan di Indonesia ni dan Malaysia juga. Jadi saya kumpul keris. Adalah 20 bilah dan beberapa parang. Semasa menjadi Ketua Jabatan Persuratan Melayu, sebuah universiti tempatan, dan Ketua Institut Alam dan Tamadun Melayu, sebuah universiti yang lain, Muhammad memperluas bidang kajian kepada sastra lisan, adat istiadat, perkahwinan, penggunaan tanah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Muhammad sangat tertarik untuk membuat kajian tentang bentuk rumah di Perlis. Minatnya pada kesenian rumah Melayu turut mendorong Muhammad mengumpul ukiran sebagai hobi dan membina rumah juga berasaskan Sedi Bina Rumah Melayu. Saya mengumpul ukiran dari Aceh, dari Minangkabau, dari Jawa apa lagi lah. Bali banyak. Kerana ini pencapaian tertinggi dalam ukiran di Asia Tenggara ni. Ada juga saya beli dari Thailand. Saya ingat orang dulu-dulu nak menyatakan dia suka pada kesenian ni, dia tambah ukiran-ukiran kayu ni di rumah dia. Tapi dulu ukiran ni khusus dibuat untuk sebuah rumah, jadi nak menunjukkan kekayaan juga. Saya bukan begitu. Saya beli yang mana ada, orang tak mau, nak runtuh, saya beli, simpan. Akhirnya terfikir bahawa ini boleh naik sini. Jadi rumah tu tak satu konsep yang sepadu lah, tapi konsep pengumpul. Selain menulis dan menterjemah, Muhammad juga aktif dalam pelbagai kegiatan pertubuhan bukan kerajaan. Beliau pernah menjadi Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia dari tahun 1978 hingga tahun 1982. Selain itu, beliau juga merupakan sidang editor bagi Jurnal Tenggara serta anggota panel Anugerah Sastra Negara. Kalau bukan kerajaan tu macam-macam saya terlibat dari awal lagi. Saya penubuh dan Presiden terawal Persatuan Penterjemah Malaysia yang sekarang ni sangat maju. Saya juga memulakan Persatuan Kesarjanaan Melayu. Saya juga memulakan Persatuan Folklore Malaysia kerana saya rasa folklore ni sudah hampir mati di negara kita ni. Bila saya ke Vietnam, saya lihat orang ni sangat bangga dengan folklore mereka. Begitu juga India, begitu juga Korea. Kita saja yang mengabaikan folklore, cerita-cerita lisan, adat-adat yang berdasarkan pada yang lisan ini. Jadi saya mulakan Persatuan Folklore itu. Bila saya balik Pulau Pinang, saya juga merasakan suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Jadi kami memulakan Persatuan Sejarah dan Warisan Pulau Pinang. Sepanjang 5 dekad berkecimpung dalam kesusastraan Melayu, Muhammad telah menghasilkan lebih 50 buah buku. Antara karya yang dihasilkan ialah Sajak-Sajak Pendatang, buku Perjalanan Si Tanggang 2, kumpulan kritikan sastra Timur dan Barat, Rowing Down Two Rivers dan Sebuah Unggun di Tepi Danau. Puisi tanggang sangat sinonim dengan Muhammad. Baginya, watak tanggang ada persamaan dengan watak beliau secara realiti. Tenggang ialah watak yang menarik. Dia disayangi oleh maknya, dia ada akal dan dia juga ada kebolehan. Jadi dia keluar berniaga dan berkahwin dengan puteri raja dan balik, itulah dia bersalah. Dia menolak ibunya. Tapi saya nak katakan saya juga tenggang, sebab itu tenggang dua, bukan tenggang satu. Ya, si tenggang kami ini yang dalam buku pertamanya buku Perjalanan Si Tenggang 2.
Kononnya Tenggang ni ada beberapa orang anak, seorangnya tertinggal di luar negara. Akhirnya dia balik, anak Tenggang ni, dan menerangkan kepada orang di negara ayahnya, saya juga balik, tapi bukan macam ayah saya. Saya tidak menolak budaya saya, tak menolak negara saya, tapi kalau boleh saya juga nak menyumbang. Itu Tenggang. Yang membezakan Muhammad dengan penyair lain ialah keintelektualan yang dipancarkan dalam puisinya. Dalam hal ini, beliau ada persamaan dengan Bahazin tetapi berbeza pengucapan. Keintelektualan pengucapan Muhammad Haji Saleh merupakan kekuatan beliau yang paling terserlah, dan itu sangat payah diikuti oleh penyair-penyair lain. Saya tahu misal kata penyair seperti Bahazin juga merupakan penyair yang bersifat intelektual, tapi pengucapan beliau berbeza dengan pengucapan Muhammad Haji Saleh. Selain karya asli, Muhammad juga seorang penterjemah yang baik. Bidang ini didekatinya secara kebetulan pada tahun 1969. Terjemahan ialah satu kebetulan pada diri saya. Saya masih ingat lagi pada tahun 69 diadakan pembacaan puisi Melayu yang ingin dicarikan terjemahan Inggerisnya. Saya menterjemahkan beberapa buah sajak dan sejak itu saya tak habis-habis menterjemah. Tapi yang paling saya tak suka ialah terjemahan pantun. Saya boleh tulis pantun dalam 2 minit, tapi nak terjemah sebuah pantun saya memerlukan seminggu. Nak cari perkataannya, nak padankan budayanya, nak cari perkataan yang tepat. Sangat sulit. Dia penterjemah yang baik. Pasal bahasanya bagus. Jadi khazanah perkataannya banyak untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi bila dia terjemah, dia bukan literal. Dia bukan ambil tu tidak. Dia memahami apa yang diterjemah. Hanya seorang penyair mungkin lebih memahami apa yang diterjemah. Pasal dan dia memilih sajak tu. Antara karya terjemahan Muhammad yang mutakhir ialah Nurani Tanah Melayu, manakala karyanya Selamat Pulang Juwita telah diterjemahkan ke bahasa Jerman. Buku baru saya, buku ini Selamat Pulang Juwita diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Nurani Tanah Melayu berdasarkan sebuah karya oleh Henri Facunier yang berjudul Malaizi. Dia mencerita tentang Malaysia dan terutama orang Melayu dan falsafah hidupnya. Dan dalam buku ini banyak sekali pantun. Kerana pada Facunier mungkin puncak sastra kita ialah pantun itu sendiri. Kini Muhammad memberikan tumpuan kepada sastra lisan yang baginya tahan lama, berfikiran tinggi dan juga membawa gambaran bangsa tidak seperti yang dibawa oleh karya-karya kecil yang lain. Saya juga sesekali menulis tentang sastra lisan kerana banyak menonton. Ya. Orang baca pantun, orang baca hikayat dan juga pementasan. Misalnya. Okey, jadi saya rasa inilah yang saya rasa bidang saya sekarang dan saya ingin orang muda masuk melihat kekayaan ini, genius ini. Pengalaman Perang Dunia Kedua membentuk Muhammad menjadi seorang pengembara dari usia yang sangat muda hingga menginjak dewasa. Dia dan keluarga berpindah randah dari satu daerah ke daerah lain kerana ayahnya terputus punca pendapatan apabila Jepun menakluki tanah Melayu. Pengalaman yang diperoleh daripada penggambaraan inilah yang menjadi inspirasi beliau untuk menghasilkan karya. Satunya ialah esei-esei kembara yang ada dalam Dewan Sastra setiap bulan. Ya, jadi saya tolong carikan inti kepada suatu kebudayaan, inti kepada sebuah kota, inti kepada sesuatu persembahan, inti kepada sesuatu kehidupan. Jika tidak menjadi penyair, Muhammad berminat untuk menjadi ahli psikologi, pelukis atau penggubah lagu.
Tetapi beliau tidak berminat untuk berniaga kerana baginya kedua-dua bidang ini sangat bertentangan. Jiwa seni dan bukan jiwa bertentangan dengan seni. Susah nak jadi, pasal tujuan kita bukan nak kaya, tapi tujuan kita nak miskin malah. Jadi pengarang mesti miskin punya. Jadi bila kita ikut tu, tapi kita kaya perasaan, kaya pengalaman dan mungkin kaya sumbangan. Berbanding dengan karyawan lain, Muhammad sangat bertuah kerana dikurnia pelbagai anugerah utama dan memenangi pelbagai sayembara penulisan. Yang lebih istimewa, beliau mendapat pengiktirafan dalam dunia akademik di luar negara. Saya di antara orang yang paling beruntung. Hadiah akademik ada satu yang agak besar, tokoh akademik negara 2008 kalau tak salah saya. Muhammad dianugerahi gelaran sastrawan negara ke-6 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-9 pada tahun 1991. Waktu dapat anugerah tu kami di California. Jadi bila dapat berita tu, saya sebagai isteri berasa bersyukur, rasa dihormati, dihargai apa yang Prof buat. Iktirafan ni tentu saja sedikit sebanyak membuat kita berfikir apa lagi yang kita boleh tambah. Jadi saya rasa diberi anugerah itu, saya harus juga menyumbang terus-menerus kepada bidang saya ini. Dalam usia menginjak 70-an, Muhammad tidak pernah berasa lelah untuk terus berkarya. Dalam tangannya sekarang ada beberapa buah karya besar yang sedang diusahakan yang mungkin akan memakan masa yang panjang. Buku saya yang paling terkenal ialah tu sajak-sajak sejarah Melayu, dan saya ingat paling matang dan paling luas. Hari itu ada seorang teman cadangkan, mengapa tidak Hikayat Hang Tuah dibuat sebagai sajak. Sebenarnya saya lama dah fikir nak buat tentang Hikayat Hang Tuah dalam bentuk puisi, dan saya dah mula satu sajak dan harapnya boleh menulis lagi. Seterusnya saya juga nak menyiapkan edisi ketiga Puitika Sastra Melayu itu, yang saya rasa boleh menyumbang kepada cara kita membaca sastra kita. Tak payah diambil teori luar, kita boleh tengok dari dalam. Dan itulah yang saya buat. Dan saya juga mungkin nak terjemah Sulalatus Salatin dan beberapa buku yang lain. Bagi kebanyakan orang, pencen bermakna seseorang harus meninggalkan kebanyakan rutin harian dan memasuki fasa mengisi hari-hari tua. Muhammad tidak begitu, kerana baginya menulis juga merupakan ibadah dan menyimpan cita-cita untuk menghasilkan karya yang lebih besar untuk kebaikan rakyat Malaysia. Orang lelaki bila lepas pencen selalu dia tak tahu buat apa. Tapi dan penyakit pun datang tapi Prof saya lihat dia suka berkarya, tak henti-henti, tak kira waktu siang atau malam ke. Jadi itu membuatkan dia sihat. Sebab otaknya masih berfikir. Jadi saya memang menggalakkan dia berkarya. Tak kiralah orang menerima atau tidak, tapi tujuannya satu, untuk kebaikan rakyat Malaysia. Mungkin mereka tak nampak sekarang, tapi kalau dia dah tak ada, mungkin orang akan kata, oh betul, benar apa yang Prof tu cakap. Konsep orang Islam ni, kalau tua-tua duduk masjid, saya rasa menulis ni ibadat juga. Sesuatu yang dibuat untuk menyumbang fikiran. Dan peringkat ini kita tak tulis yang karut-karut, kita tulis yang ada makna, dan ada makna ni boleh dikongsi dengan pembaca, pendengar. Jadi saya rasa ini pun ibadat. Saya lama jadi guru, dan kerja guru tu disambung dengan kerja penulisan ni. Jadi mungkin tak ada batasnya lah.
Saya harapnya tak sakit sangat. Harapnya boleh tulis sampai 100 buah buku, insya-Allah. Harapnya juga dapat tulis buku besar. Ada bayang bahagia pada alir angin yang menderu di bawah ranting senduduk pada tahun-tahun yang turun di bumbung. Waktu merendahkan suara, merundukkan pandangan, usia memperlahankan alam. Mimpi kembara mulai pudar, ruang nyata menuntut penghuninya. Di sinilah aku pilih kesementaraan dan keabadian.